Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara-cara saya membuat kek beras. Okey, mula-mula tadi saya sangaikan sekejap tepung beras. Okey, kemudian saya pindahkan ke dalam mangkuk. Okey, sukatan untuk tepung saya ialah 1 cup penuh tepung beras yang disangai dulu tadi. Kemudian campurkan dengan tepung ubi. Sukatan tepung ubi ni kurang sedikit daripada sukatan tepung beras tadi. Okey, kemudian campurkan kedua-dua tepung ni dalam satu mangkuk dan kacau rata. Okey, kemudian bila tepung dah digaul rata, masukkan air yang dididihkan. Air ni tadi saya didihkan dulu sebelum saya tuang. Masukkan air sedikit demi sedikit. Kemudian kacau rata menggunakan sudu sebab adunan ni masih panas. Okey, selepas mengacau rata, kita perlu menguli menggunakan tangan. Okey, jika adunan terlalu kering boleh tambahkan air, dan jika adunan terlalu lembek boleh tambahkan tepung. Kita uli sehingga menjadi dough. Okey, adunan tadi selepas beberapa minit saya menguli, saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Okey, dan akhirnya ia menjadi dough seperti ini. Seterusnya sediakan satu dulang atau apa-apa benda yang rata. Okey, kemudian ambil dough tadi dan gulingkan memanjang. Okey, selepas dough menjadi panjang begini, ambil pisau dan bahagikan dough kepada beberapa bahagian. Okey, seterusnya ketepikan dulu sebahagian daripada dough tadi. Pastikan dough tu ditutup untuk mengelakkan dough kering, dan tinggalkan sedikit di atas dulang. Okey, next ambil dough yang atas dulang tadi. Okey, mula-mula kita bulatkan dia dulu. Letakkan dough yang telah dibulatkan tadi di atas dulang, kemudian gelekkan dia sehingga menjadi panjang. Ini terpulang kepada masing-masing sama ada nak tebal ataupun nak nipis. Okey, gelek dia sehingga menjadi panjang. Kemudian hujung dia saya kemaskan menggunakan pisau sahaja. Okey, so yang dah siap ni kita ketepikan dulu. So, ambil ulang step yang sama. Bulatkan dulu. Okey, dah bulat, gelekkan. Masa gelekkan ni pakai tapak tangan jangan pakai jari. Kalau pakai jari nanti dia berbentuk macam tu, dia tak lawa lah. So pakai tapak tangan, so, dia akan jadi cantik, panjang cantik. Ulang step yang sama sehingga semua dough habis. Seterusnya, untuk mendapatkan saiz yang sama panjang, anda boleh mengukur dan memotong mengikut saiz yang anda mahu. Okey, ini adalah hasil daripada dough yang telah saya bentukkan tadi. Okey, maaf sebab dough saya ni tak sama panjang. Okey, jika anda mahukan dough ni sama panjang, anda boleh trim boleh potong mengikut panjang yang sama. Okey, seterusnya kita perlu merebus kek beras tadi sehingga masak. Sediakan juga 1 mangkuk air masak biasa di tepi untuk tujuan merendam sebentar dough yang telah direbus. Bila air dah mendidih, masukkan perlahan-lahan kek beras kita.
Masuk jangan terlalu banyak, masukkan separuh dulu. Okey, dan biarkan sehingga kek beras masak. Okey, bila kek beras dah terapung dan kulitnya dah licin seperti ini, itu bermaksud kek beras dah masak. Okey, boleh tuskan air dan masukkan kek beras ke dalam air masak biasa tadi. Rendamkan sebentar kek beras tadi di dalam air masak. Okey, kemudian tuskan air dan masukkan kek beras ke dalam satu bekas yang kering. Okey, kemudian ulang langkah yang sama. Rebus kek beras yang selebihnya sehingga masak. Rendam sebentar di dalam air masak. Kemudian tuskan air dan masukkan ke dalam bekas yang kering. Next, tuangkan sedikit minyak ke dalam kek beras yang telah direbus tadi dan kacau rata. Kacau perlahan-lahan menggunakan sudu untuk mengelakkan kek beras hancur. Pastikan kesemua kek beras disaluti minyak. Ini untuk mengelakkan kek beras melekat antara satu sama lain. Okey, bila semua kek beras dah disaluti minyak, sediakan satu bekas bertutup dan susun kek beras di dalam bekas tersebut. Okey, kek beras kita pun dah siap. So inilah hasil dia. Okey, kek beras ni boleh digunakan terus untuk memasak ataupun boleh simpan dahulu. Okey, jika nak simpan, boleh tutup dengan penutup dan simpan di dalam freezer. Jika anda simpan kek beras di dalam freezer, defrostkan sebentar sebelum memasak. Okey, itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.